wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم نويت التذكر والتذكير نويت النفع والانتفاع نويت الإفادة والاستفادة نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضاته وكربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومما يجب اعتقاده أن الله تعالى يجوز أن يرى في الآخرة للمؤمنين, dan setengah barang yang wajib oleh i'tiqadnya bahawasanya Allah Ta'ala yajuzu, harus, oleh bahawa dilihat akan dia fil akhirati, di negeri akhirat, lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin. Lianna Allah Ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala allaqar ru'yata, menggantung oleh ia akan ru'yah ala istiqraril jabali fi qawlihi ta'ala, di atas tetapnya gunung atau bukit pada katanya Allah Ta'ala fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Di sini kita masih lagi di dalam perbahasan perkara-perkara yang harus pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setengahnya ialah melihat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri akhirat bagi orang-orang mukmin. Maka dalil di sini yang didatangkan oleh musannif fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, musannif menggantungkan kata-kata ru'yah itu dengan istiqrarul jabal. Wastiqrarul jabali jaizun, dan istiqrarnya jabal itu adalah suatu perkara yang harus. Fayakunul mu'allaqu alaihi minar ru'yati jaizan, maka jadilah perkara yang digantung di atasnya itu daripada ru'yah, iaitu jaiz. Sebab ru'yah itu digantung dengan istiqrarul jabal, yang mana istiqrarul jabal itu adalah perkara yang harus, maka ru'yah juga adalah harus. Li'annal mu'allaqa 'alal jaiz jaizun, kerana yang bergantung dengan perkara yang harus itu harus. Baik. Jadi di dalam masalah ru'yah, ru'yatullah ini, di sana berlakunya khilaf di antara ahli sunnah dan juga mu'tazilah, wa baina ahli sunnah, iaitu baina al-asy'ariyah wal maturidiyah. Al-muhim,
khilaf yang berlaku di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, iaitu Asy'ariyah mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu harus dilihat, harus pada akal dilihat akan dia, dan wajibatun syar'an, wajib dilihat akan dia dari sudut syara'. Adapun di dunia, maka Allah Ta'ala itu harus dilihat pada akal dan mumtani' pada syara', dan ditegah dilihat akan dia di dunia pada syara'. Baik. Lihat di sini, kata-kata ru'yah yang dimaksudkan adalah inkisyaf. Maka Asy'ariyah mengatakan bahawa inkisyaf itu adalah inkisyafut tam, inkisyaf yang sempurna, iaitulah ru'yatul basar, melihat dengan mata kepala. Berbeza dengan golongan-golongan Mu'tazilah, mereka menafikan inkisyafut tam, walaupun mereka itu menyabitkan ada berlakunya inkisyaf, tetapi mereka menafikan daripada berlakunya ru'yatul basar. Hanya mereka mengatakan bahawa di sini ialah inkisyaf. Mereka menyabitkan bahawa inkisyaf itu berlaku, tetapi disebut dengan ru'yah ilmiyah. Berbeza dengan ahli sunnah menyabitkan ru'yah al-basariyah. Maka disitulah titik khilaf di antara ahli sunnah dan juga Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah mengatakan jika Allah Ta'ala itu ru'yah basariyah, itu akan membawa kepada kekurangan Allah Ta'ala. Kerana ru'yatul basariyah itu akan membawa kepada Allah Ta'ala itu bertempat, berjihad. Maka mereka mengatakan dengan inkisyaf di situ ialah ru'yah ilmiyah. Baik. Kemudian, lakinna ru'yatana lahu ta'ala bila kaifin, tetapi melihatnya kita bagi Allah Ta'ala itu bila kaifin, tanpa kaifiyat. Ai laisat ka ru'yati ba'dina ba'dha, bukan seperti melihat sebahagian kita akan sebahagian yang lain. Bukan macam ni. Ana melihat antum di depan ana, antum melihat ana di depan antum. Dengan penglihatan yang terbatas seperti ini. Maknanya anda boleh lihat jihah daripada sini, belakang anda tak nampak. Kemudian tak boleh terlalu jauh. Kemudian kalau dihijab dengan langsir, dengan dinding, maka anda tak nampak di belakang. Bukan seperti itu. Laisat ka ru'yatina ba'dina ba'dha fala yura ta'ala fi jihatin wala bilaunin, maka tidak dilihat akan dia Allah Ta'ala itu di dalam jihah dan tidak juga berwarna. Wala yura ta'ala jisman, dan tidak dilihat akan Allah Ta'ala itu akan jisim. Tanazzahallahu Ta'ala an zalik, maha suci Allah Ta'ala daripada demikian itu. Uluwan kabira, akan sebagai yang maha tinggi, yang besar ia, yakni besar maknawi. Wa nafar ru'yata lillahi ta'ala al-mu'tazilatu, dan menafi oleh ru'yah, menafi akan ru'yah bagi Allah Ta'ala itu oleh golongan Mu'tazilah. Qabbahahumullahu Ta'ala, mencela ataupun memburuk oleh Allah Ta'ala akan mereka itu golongan-golongan Mu'tazilah. Wa hiya min aqaidihim az-za'ighatil batilah, iaitulah daripada akidah mereka itu az-za'irah al-batilah, yang sesat, yang batil. Wa min aqaidihim al-fasidah aidan qauluhum. Sekejap, kita baca dulu hasyiah sikit. Man yaqra? Fadal qauluhu fil akhirati. Qara'na aw lam naqra? Qara'na.
طيب qauluhu lil mu'minin ya, an yura fil akhirati lil mu'minina dalam matan tu, ya, yajuzu an yura fil akhirati lil mu'minina. Baik, qauluhu lil mu'minin, aywa قوله للمؤمنين الذي ينبغي أن التكفيل بالمؤمنين للوقوع لا للجواز وإلا فيجوز أن يرى للكافر أيضا. Sekejap. Kata musannif lil mu'minin yang sepatutnya bahawa takkid bil mu'minin lil wuqu' la lil jawaz. Ya. Wa illa fayajuzu an yura lil kafirin aidan, ya. Jika tidak ditakkid seperti itu, maka harus juga dilihat bagi orang-orang kafir juga. Bal qila bil wuqu'i lahu thumma bahkan dikatakan, ya, bil wuqu' maknanya orang-orang kafir itu wuqu' kepada mereka itu ru'yah. Thumma yuhjabun, kemudian mereka itu dihijab akan mereka itu. Supaya jadi ke atas mereka itu hasrah wa nadaman, kesesalan, ya. Dan bagi ini, iaitu perkataan kil ini, syahidun anil Hasan al-Basri. Thumma innal murada bil mu'minina ma yashmalu al-mu'minati fa fihi taghlibun. Kemudian yang dikehendaki dengan kata-kata mukmin di sini masuk juga al-mu'minat, fihi taglib. Fa innahum yurinahu fa innahunna yarainahu ta'ala. Sesungguhnya mereka, iaitu orang-orang mukminat, daripada kalangan wanita, mereka melihat akan Allah Ta'ala ala sahih. Wa umumuhu yashmalul malaikata wal mu'minina minal jinni wa minal umami as-sabiqati. Dan umumnya masuk al-malaikah wal mu'minin minal jin, daripada jin dan daripada umat-umat yang terdahulu. Maka membawalah bahawasanya mereka itu melihat akan Allah Ta'ala. Begitulah di atas kaul yang sahih. Anis Suyuti. Qauluhu li'anna Allah Ta'ala. Qauluhu li'anna Allah Ta'ala allaqa ila akhirih fihi annahu qad dalla dhalika ala jawaziha fid dunya. Kata musannif di dalam matan li'anna Allah allaqa ru'yata ala istiqraril jabal. Di dalam hasyah dia kata fihi annahu qad dalla dhalika ala jawaziha fid dunya. Ya, padanya itu menunjukkan di atas, menunjukkan akan demikian itu di atas harusnya itu di dalam dunia, ru'yah itu di dalam dunia. Aywa. Wal mustadillu alaihi jawazuha fil ukhra. Wal mustadallu alaihi ta'ala wal mustadallu alaihi jawazuha fil ukhra. Jayid. Illa an yuqal bi adamil farq. Mereka bahawa dikatakan tidak ada beza di antara dunia dan juga akhirat. Waqad asyara bidzalika ila qiyas iktirani nazmuhu hakadha. Sesungguhnya mengisyaratkan dengan kias iktirani. Nazmuhu hakadha. Ru'yatuhu ta'ala mu'allaqatan ala jaizin. Itu sughra. Wa kullu ma kana kadzalika fa huwa jaizun. Itu kubra. Yuntiju ru'yatuhu ta'ala jaizatun. Natijahnya, ya, jadi melihat akan Allah Ta'ala itu digantung akan dia di atas jaiz, iaitu istiqrarul jabal. Wa kullu ma kana kadzalik fa huwa jaizun. Setiap perkara yang digantung dengan perkara yang harus, itu harus. Yuntij ru'yatuhu ta'ala jaizatun. Aywa. Qad mana al-mu'tazilatu al-sughra qailina. Menegahlah oleh golongan Mu'tazilah akan sughra, iaitu qadiyah sughra di dalam kias iktirani tadi. Mana? Ru'yatuhu ta'ala mu'allaqatun ala jaizin. Itu dia, sughra.
qailina innal murad إن المراد فإن استقر مكانه حال تحركه hala taharrukihi, حال تحركه jika kekal ia iaitu jabal tadi pada tempatnya, hala taharrukihi, itu murad dia. وهذا Mu'tazilah dia nak rad kepada qadiyah tadi tu. Wa وهذا ليس بجائز بل محال. wadih, ini laisa bijaiz, muhal. Macam mana sesuatu itu ketika mana dia bergerak dia istaqarra makanahu? Mustahil. والمعلق على المحال محال. Dan yang digantung di atas muhal kerana mereka nak memuhalkan ru'yah. Sebab itu mereka kata ini adalah Allah menggantungkan ru'yah itu dengan suatu perkara yang muhal. Maka bila ini muhal, maka ru'yah juga muhal. Ini mumtani'. Wala yakhfa أن هذا taqawulun batilun. Maka jelas ya bahawasanya ini adalah taqawulun batilun, kata-kata yang tidak ada dalil, ya, kata-kata yang batil. إذ لا دليل عليه ولا داعي يدعو إليه فليتأمل. أيوة. قوله sekejap. Lakin ru'yatana قوله لكن رؤيتنا له تعالى بلا كيف. Di dalam matan itu kan dia kata tetapi melihatnya kita bagi Allah Ta'ala itu bila kaifin, tanpa kaif, ya, tanpa ada kaifiat. استدراك على قوله إن الله تعالى يجوز إلى آخره. Istidrak daripada matan sebelum itu. Dia kata apa? Annallaha Ta'ala yajuzu an yura fil akhirah. Kemudian datang istidrak. Lakin. Ayuh. Li'annahu. Ta'lil ya. Qad يتوهم منه القاصر أن رؤيتنا له تعالى بكيف. Terkadang yatawaham minhu al-qasir, orang-orang yang ringkas kefahamannya, yang maknanya orang yang tak faham, mereka itu yatawaham anna ru'yatana lahu ta'ala itu bi kaifin, bahawasanya melihat bagi Allah Ta'ala itu dengan kaif. Sebab itu didatangkan dengan istidrak, ya. Sebab dia kata yajuzu an yura fil akhirah. Oh, mungkin yura ini dengan kaif, dengan kaifiat, sebagaimana kaifiat kita hari ini, kita melihat dengan adanya jihah, adanya tempat. Kemudian datang lakin kama fi ru'yatina ba'dina ba'dha. واعترض أن المرئية بحاسة. Apa dia? Anna واعترض أن المرئية بحاسة البصر terus لابد أن يكون له كيفية كيفيات. فكيف يقول لكن رؤيتنا إلى آخره. Maka diiktirad bahawasanya an-ra'i, di dalam kitab ini dia kata ra'i, dalam kitab cetakan itu dia kata al-mar'i, kan. Kalau ra'i orang yang melihat, kalau al-mar'i dengan yang dilihat, zat yang dilihat. Annal mar'i, la'alla as-sawab annal mar'iyya bihasatil basar. Ya. Maka yang dilihat dengan hasatil basar, iaitu panca indera mata itu, tak dapat tidak bahawa adalah iaitu dengan kaifiat minal kaifiyat. Fa kaifa yaqul lakin ru'yatuna ila al-akhir wa ujiba لأن المنفي إنما هو الكيف المعتبر في رؤية الأجسام. Maka dijawab bahawasanya yang dinafikan hanya saja ialah kaif yang mu'tabar fi ru'yatil ajsam, iaitu kaifiyat yang mu'tabar, maknanya yang diketahui di antara kita ini pada melihat ajsam, ya, seperti kita melihat antara kita ini, kita melihat ajsam, kan, handphone, dinding, kitab, ya, whiteboard. Kama asyara lidzalik, الشيخ بالتعريف. رؤيتنا إله تعالى بكيف يليق به لا بالكيف المعهود في رؤية بعضنا بعضا. sebagaimana mengisyarat
oleh Syekh lidzalik bitta'rif, bagi demikian itu di dalam ta'rifnya, faru'yatuna lahu ta'ala, maka melihat kita bagi Allah Ta'ala itu bikaifin yaliku bihi, iaitu dengan kaif yang yaliku bihi, yang layak dengannya. La bil kaifil ma'hud, tidak dengan kaifiat yang diketahui fi ru'yatina ba'dina ba'dha. Maknanya di sini ini seolah-olah masih lagi mengisbatkan kaifiat, tetapi kaifiat la yaliqu bihi. Syuf ta'liq bawah tu, cuba tengok. I'tarada اعترض العلامة ابن التلمساني على إطلاق الكيف على الله تعالى من أي وجه كان في شرح معالم أصول الدين وعليه جمهور المحققين، فالأولى أن يقال يرى سبحانه وتعالى بلا كيف مطلقا. اعترض oleh Al-Allamah Ibn Tilmisani ala itlaqil kaif, di atas mengitlaqkan kaif kepada Allah Ta'ala, min ayyi wajhin, daripada apa-apa wajah sekalipun, kana fi syarhi ma'alim usuluddin wa alaihi, ini ma'alim ni al-Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, miliknya. Kemudian Tilmisani buat syarah atas dia, syarhu ma'alim usuluddin wa alaihi jumhurul muhaqqiqin, fal aula an yuqal yura subhanahu wa ta'ala bila kaifin mutlaqan. Itu yang aulanya, dan itulah di atasnya pendapat jumhur muhaqqiqin, bahawasanya Allah Ta'ala itu dilihat bila kaif, tanpa kaifiat. Berbeza dengan tadi di dalam syarah disebut bi kaifin yaliqu bihi. Baik. وقد نكت الزمخشري على أهل السنة في ذلك حيث قال tak apa, ini tak apa, kita tinggal. قوله فلا يرى تعالى في جهة، قوله فلا يرى تعالى في جهة إلى آخره، فلا يرى فوقا ولا يمينا ولا أماما. Tengok kan dikata fala yura ta'ala fi jihatin wala bilaunin, Allah Ta'ala tu tidak dilihat dari sudut, daripada arah, dan juga dengan berwarna. Maka tidak dikatakan bahawa Allah tu dilihat daripada atas, tidak di kanan, depan. Aywa, tidak juga putih dan seumpamanya, min sa'ir alwan. wala yura ta'ala jisman فيحار العبد في العظمة والجلال حتى لا يعرف اسم نفسه ولا يشعر بمن حوله من apa la ya'rifa isma ولا يعرف اسم نفسه ولا يشعر ولا يشعر أيوة terus ولا يشعر بمن حوله من الخلائق فإن العقل يعجز هنالك عن الفهم ويتلاشى الكل في جنب عظمته تعالى. Di sini ada satu lagi. Disebut di sini fala yura ta'ala fi jihatin, maka tidak dilihat Allah Ta'ala itu dalam jihah, tidak di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak berwarna warna putih ataupun sekalian warna. Fala yura ta'ala jisban, maka tidak dilihat Allah Ta'ala itu tidak dilihat dia itu jisim. Fayuharul abdu fi al-azamati wal jalali hatta la ya'rifa isma nafsihi, maka bingung oleh seorang hamba itu pada keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mengetahui ia, la ya'rifa isma nafsihi wala yash'uru kan, ada nafi biman haulahu minal khalaiq, dan tidak merasa ia dengan orang yang di sekelilingnya daripada khalaik. Fa innal aqla ya'jizu hunalika anil fahmi, akal itu lemah daripada memahami. Wa yatalasha al kullu fi janbi azamatihi ta'ala, dan lenyaplah kullu fi janbi azamatihi, maknanya
Ini makam tasawuf ni. Syekh sedang menghuraikan makam orang tasawuf. Maknanya bila seseorang itu dia terlalu mula-mula peringkat akidah, kemudian dia akan naik kepada makam tasawuf yang lebih tinggi, yang mana itu juga adalah asasnya daripada akidah yang sahih, dan sehingga seseorang itu dia merasakan wayatalasha dan lenyap segala perkara itu fi janbi azamati. Ini nama dia maqam apa kita panggil wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud. Qauluhu wa nafyu ru'yati wa nafa ru'yata. Dalam matan tu kan, wa nafa ru'yata lillahi ta'ala al-mu'tazilatu. Ru'yah itu dinafikan oleh golongan Mu'tazilah. Aywa, mimma istadallu bihi. Qaulu wa nafa ru'yata ila akhirih, istadallu bihi qauluhu ta'ala la tudrikul absar. Jaba al-sunnati biwujuhin minha أن الإدراك رؤية على وجه خاص بأن تكون على وجه الإحاطة بالمرء لا مطلق الرؤية حتى يستدل لنفيه على نفيها فمنها أنه محمول على الدنيا. Setengah daripada barang yang beristidlal oleh mereka itu dengannya qauluhu ta'ala. Ini istidlal golongan Mu'tazilah ya. La tudrikuhul absar. Tidak melihat akan dia oleh al-absar. Wa ajaba ahlus sunnah, tidak mengidrak. Wa ajaba ahlus sunnah. Ahlus sunnah jawab daripada istidlalnya Mu'tazilah ini, anhu biwujuhin, dengan beberapa wajah. Minha annal idraka ru'yatun ala wajhin khasun. Idrak yang disebutkan dalam firman Allah di situ itu ru'yah ala wajhin khas. Bi antakuna, dengan bahawasa adalah ia ala wajhil ihatati, iaitu ru'yah itu di atas wajhil ihatati bil mar'i. Wajah ihatah ni apa? Meliputi bil mar'i, akan perkara yang dilihat. La mutlaqir ru'yah, tidak semata-mata ru'yah. Maknanya idrak di sini yang disebut Allah Ta'ala menafikan ni, la tudrikuhul absar. Ini khusus. Maknanya kaedah mantiqiyah al-aqliyah kita sebut an-nafyul akhas la yastalzimu nafyal a'am. Menafikan khas itu tidak melazimi menafikan umum. Dalam ayat ini, la tudrikuhul absar, idrak di situ ialah khas. Maka itu tidak melazimkan ternafinya idrak secara umum. Sebab itu dia sebut bi antakuna ala wajhil ihatati bil mar'i la mutlaqir ru'yah, bukan semata-mata ru'yah, itu umum. Tengok, hatta yustadalla binafihi, sehingga diistidlalkan ayat tadi itu binafihi, dengan binafil idrak ala nafiha, nafi ru'yah. Wa minha annahu mahmulun ala dunya, dan setengah daripada hujah ahli sunnah itu menolak daripada istidlalnya Mu'tazilah dengan ayat ini, la tudrikuhul absar mahmulun ala dunya. Maknanya yang dinafikan idrak di sini di dunia, adapun di akhirat tak dinafikan. Tengok ta'liq di bawah tu, qauluhu la tudrikuhul absar. Hasilu قوله لا تدرك الأبصار حاصل ما قاله ابن الإنساني أن هذه الآية يتمسك بها المعتزلة. Tengok hasil daripada apa yang disebutkan oleh Ibn Tilmasani, anna hadhil ayah, ayat ini dipegang oleh golongan Mu'tazilah taratan على نفي الرؤية معارضة لنا, terkadang di atas menafikan ru'yah untuk rad ke atas kita, iaitu ahli sunnah. Wa taratan,
وتارة لامتناع الرؤية كما هو مذهبهم. Dan terkadang mereka itu hendak menegah berlakunya ru'yah. Mereka nak menafikan daripada berlakunya ru'yah kama huwa mazhabuhum. وتوجهها على الأول أن الرؤية إدراك البصر ولا شيء من الإدراك يتعلق ولا شيء من إدراك يتعلق به تعالى. Dan wajah yang awal, tengok, watawajjuhuha alal awal. Mana yang awal tadi? Iaitu taratan ala nafyi ru'yati mu'aradatan lana. Situ. Anna ru'yata, bahawasanya ru'yah, idrakul basar, itu adalah idrakul basar, dapatan basar. Wala syai'an min idrakin yata'allaqu bihi ta'ala. Tidak ada sesuatu pun daripada idrak itu bertakluk ia dengan Allah Ta'ala. Yuntij لا شك من الرؤية يتعلق به تعالى. La syakka minar ru'yati yata'allaqu bihi ta'ala. Maknanya idrakul basar pun tak yata'allaq bihi ta'ala. Wa ala tsani, wajah yang kedua, iaitu taratan limtina'ir ru'yah. Mereka menggunakan ayat ini juga untuk apa? Imtina'ir ru'yah. Wa ala tsani fali'annahu, وعلى الثاني فلأنه تعالى ذكرها في معرض التمدح بها. Tengok, Allah menyebut ayat ini untuk tamaduh kepada diri dia, memuji diri dia. فيكون النفي الإدراك بالنسبة إليه, Maka adalah menafikan idrak dengan nisbah kepadanya. Kama la fathubutuhu fi haqqihi naqsun. فثبوت في حقه نقص والنقص عليه Muhalun. Jayid. Qauluhu ala wajhin khas. قوله على وجه خاص وهو في الحادث عبارة عن إبصار الشيء مع إبصار جوانبه وأطرافه وهذا في. Tengok dia sebutkan apa dalam syarah tu kan, annal idraka ru'yatun ala wajhin khas. Bahawasanya idrak di dalam ayat yang digunakan oleh golongan Mu'tazilah itu idrak dengan makna khas, iaitu ru'yah ala wajhin khas. Itu yang dinafikan Allah. Apa dia sebut ala wajhin khas? Wa huwa fil hadithi, iaitu pada yang baharu, iaitu pada makhluk. Ibaratun an ibsari syai'i ma'a ibsari jawanibihi wa atrafihi. Maknanya kita melihatnya seseorang itu akan sesuatu itu berserta ada jawanib, pada atraf. Wa hadza fi haqqihi ta'ala muhal. Maka tertentulah kita hamalkan ayat ini, la tudrikuhul absar ini, alal majaz, wahwa annahu la yura ru'yata ihatah, iaitu dia itu tidak dilihat dengan ru'yata ihatah, dengan penglihatan yang meliputi. Kama akhbara an nafsihi bi annahu la yu'lamu ilma ihatatin, la yu'lamu ilma ihatati bi qawlihi ta'ala wa la yuhituna bihi ilma. الإبصار الخاص لا يوجب نفي أصل الإبصار وهو الذي ندعي. Tengok, dia kata sebagaimana Allah mengkhabarkan tentang dirinya bi annahu la yu'lam ilma ihatatin, dengan katanya wala yuhituna bihi ilman, maknanya orang tidak akan mengetahui Allah Ta'ala itu yuhit dengan jalan ihatah, ilma ihatah. Wa nafyul ibsar al khas, iaitu dalam ayat la tudrikuhul absar, itu nafyul ibsar al khas, la yujibu nafya aslil ibsar, itu tidak menafikan aslil ibsar, iaitu dengan lebih umum. Wa huwa alladhi nadda'i. Tamam. syarh kubra ma'a iktisari fil awwali syarh kubra safhah. Qauluhum innal abda ilal akhir. Sekejap, tak baca lagi. Baca matan dah. Naik balik kepada matan. Wa min aqaidihim, situ. Wa min aqaidihim al-fasidati aidan. Dan setengah daripada akidah mereka, iaitu golongan-golongan Mu'tazilah. Akidah mereka yang rosak juga. Kata mereka, innal abda yakhluqu af'ala nafsihi, sesungguhnya hamba itu mencipta ia, yakhluqu, tengok diguna dengan kata-kata yakhluqu, af'ala nafsihi, menciptakan akan perbuatan-perbuatan dirinya. Aywa. Wa li ajli qawlihim hadha
يسمون بالقدرية. Maka dengan perkataan mereka ini, iaitu mereka itu menciptakan af'al mereka itu sendiri, maka mereka dinamakan dengan Al-Qadariyah. لأنهم يقولون بأن أفعال العبد بقدرته. Kerana bahawa mereka berkata bi anna af'alal abdi bi qudratihi, perbuatan hamba itu dengan kudrahnya, iaitu kudrah hamba sendiri. كما سميت الطائفة القائلون Sebagaimana dinamakan akan sebuah taifah yang mereka itu berkata بأن العبد مجبور على الأفعال التي يفعلها بالجبرية. Tengok, dengan bahawasanya hamba itu majbur, dipaksa, alal af'ali allati yaf'aluha, di atas perbuatan yang mereka itu memperbuat. Maknanya perbuatan hamba mereka memperbuat apa? Berjalan, solat, minum, makan, belajar, itu semuanya majbur, dipaksa. Maka sebab itulah mereka itu dinamakan dengan bil jabariyah. Mereka dinamakan dengan puak jabariyah. Nisbatun ila qawlihim bijabril abdi wa qahrihi. Nisbah kepada perkataan mereka itu bijabril abdi wa qahrihi, itu terpaksa. Wahia aqidatu za'ighatun, iaitulah akidah yang sesat juga. Wal haqqu anna al-abda la yakhluqu af'ala nafsihi wa laysa majbura. Dan yang haknya seorang hamba itu dia tidak menciptakan af'ala nafsihi, perbuatan dirinya sendiri, walaysa majburan, dan dia itu tidak majbur, tidak dipaksa. Bal inna Allah ta'ala yakhluqu al-af'ala as-sadira min al-abdi ma'a qawli al-abdi lahu ikhtiyar fiha. Bahkan Allah Ta'ala itu menciptakan ia akan perbuatan-perbuatan yang sadirah, yang tumbuh daripada seorang hamba, ma'a kaunil abdi lahu ikhtiyarun fiha, berserta seorang hamba itu dia mempunyai ikhtiar di dalam perbuatannya. Jadi di dalam masalah ini af'alul ibad, sekejap, sambung sikit lagi, ada lagi. Qala Sa'd fi al-aqaid wa hadha al-ikhtiyar la yumkinu an yu'abbara anhu bi ibaratin. Maka hazal ikhtiyar, iaitu ikhtiar yang tadi disebutkan oleh musannif tadi, ikhtiar ini la yumkinu an yu'abbara anhu bi ibaratin, tidak boleh nak dibuat takbir, tak boleh nak diibaratkan dengan sebuah ibarat. Bal syakhsu yajidu baina harakati yadihi idza harakaha wa huwa baina ma idza harakaha al-hawa'u qahran anhu farqan. Bahkan seseorang yajidu, dia mendapati di antara dia menggerakkan tangan idza harakaha wa baina ma idza harakaha al-hawa, berbeza dengan ketika tangannya itu digerakkan oleh angin. Maknanya bukan dia yang nak menggerak, tetapi angin menggerakkan. Qahran anhu, itu kan terpaksa kan, hawa itu yang memaksa tangan itu untuk bergerak. Farqan, itu ada perbezaan di antara dua. Mereka akan mendapati, seseorang dia akan mendapati. Cuba syuf kita tengok perbuatan orang yang dia sendiri menggerakkan tangan dia dengan orang yang sakit Parkinson, tangan dia menggegar kan, menggeletar kan, menggigil kan, tanpa dia sendiri nak menggerakkan tangannya. Ini badihi, maknanya jelas itu ada perbezaan. Seseorang dia akan mendapati dua perbuatan ini adalah dua perbuatan yang berbeza. Maka sebab itu dalam masalah af'alul ibad ini ada tiga mazhab yang masyhur. Yang pertama mazhab Jabariyah, yang kedua mazhab Qadariyah, yang ketiga mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Jabariyah, mereka mengatakan bahawa segala perbuatan hamba, imma perbuatan itu af'al ittirariyah wa imma af'al ikhtiyariyah, semua itu adalah majbur. Maknanya seseorang itu dipaksa untuk melakukan perbuatannya tanpa dia kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Jabariyah. Jadi golongan Jabariyah
perkataan mereka ini membawa kepada Allah Ta'ala itu zalim. Kenapa? Kerana ketika mana Allah memaksa seseorang hamba, maknanya seorang hamba itu dia terpaksa untuk melakukan sesuatu perbuatan, padahal dia itu diperintah untuk melakukan itu dan ini, dan dia akan diberi pahala dan dia akan diseksa dengan perbuatannya, padahal dia tidak mempunyai ikhtiar untuk melakukan, tapi Allah azab juga, maka zalim. Maka itu adalah suatu kezaliman. Maka kezaliman pada pihak hak Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Baik. Oh, kalau begitu, hamba itu dia mempunyai kudrah. Kerana Allah menyuruh seseorang itu untuk solat. Allah menyuruh seseorang itu untuk berpuasa. Allah menyuruh seseorang itu untuk berzakat. Kalau macam tu, jika kita nak menafikan daripada kezaliman daripada Allah Ta'ala, maka muncullah golongan yang mengisbatkan kudrah kepada Allah Ta'ala. Muncullah golongan yang mengisbatkan kudrah pada hak makhluk, ya, iaitu golongan Mu'tazilah. Mereka mengatakan, oh, kalau macam tu perbuatan makhluk itu memberi bekas. Kenapa? Kerana besok dia akan disoal daripada apa yang dia lakukan, daripada baik dan buruk. Oh, kalau macam tu, perbuatan-perbuatan makhluk itu adalah kudrah yang memberi bekas. Kudratul hadithah lahu ta'thir. Dia mempunyai kesan. Perkataan Mu'tazilah ini yang mengatakan bahawa kudrah makhluk itu mempunyai kesan, memberi bekas, itu akan membawa kepada syirik kepada Allah. Kenapa? Kerana kudrah yang ada di sifat Allah Ta'ala itu memberi bekas juga. Kalau macam tu, ketika mana makhluk, kudrahnya makhluk itu sudah memberi bekas, maka tidak lagi kudrah Allah memberi bekas. Wa illa fatahsilul hasil. Maka akan berlaku tahsilul hasil. Maka kalau Mu'tazilah menyabitkan kudrah hamba itu memberi bekas, akan membawa kepada lemah kudrah Allah Ta'ala daripada mengadakan sesuatu perbuatan. Baik, ya, sehingga dikatakan golongan Mu'tazilah itu lebih dahsyat daripada golongan Majusi. Ya? Syirik mereka itu lebih besar daripada syiriknya golongan-golongan Majusi. Kerana Majusi itu mereka menduakan Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Adapun Mu'tazilah, mereka mempertuhankan setiap hamba itu adalah Tuhan. Maknanya dia adalah Tuhan kepada perbuatan dia sendiri. Kerana perbuatan dia itu adalah memberi bekas. Oh, kalau macam tu, kufrun azim. Maka sebab itulah Ahlus Sunnah mengatakan bahawa ya, makhluk mempunyai kudrah. Tetapi kudrah yang makhluk itu adalah kudrah yang tidak memberi bekas. Adapun kudrah yang memberi bekas itu adalah kudrah Allah Ta'ala. Baik. Kalau kudrah Allah yang memberi bekas, kudrah makhluk tidak memberi bekas, itu kan seperti Jabariyah. La, kita kata, kalau macam tu, apa faedah kita ini ditaklifkan dengan amar dan nahi? Kalau macam tu, sia-sia. Allah kata, la taqrabuz zina, aqimus salah wa atuz zakah, sia-sia. Ya. Maka dijawab oleh Ahli Sunnah bahawasanya ikhtiar itu diberikan kepada makhluk. Ya. Iaitu makhluk itu dia mempunyai iradat. Iaitu iradat itu dia berfungsi untuk mentarjihkan di antara dua perkara yang mutasawiyain. Ketika mana seseorang itu dia nak solat, ketika mana dia diperintahkan untuk solat, dia nak melakukan solat, maka dia ada dua pilihan. Imma dia nak solat atau dia tak nak solat. Mutasawiyan. Ya. Sama berat di antara nak solat dengan tak nak solat. Iradat makhluk itu dia memberatkan pada pihak sebelah salah satu daripada dua pihak. Dia mentarjihkan.
Okey, nak solat, maka itu nama dia ikhtiar. Ketika mana seorang itu ikhtiar, dia nak melakukan solat, maka ketika itu Allah menciptakan kudratul hadithah pada makhluk melakukan solat, mendirikan solat. Padahal kudrah al-hadithah itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas itu adalah kudratullah. Baik. Di sini, adakah seseorang itu ditaklifkan dengan syarak? Ketika mana dia minum arak, ketika mana dia berzina, ketika mana dia bersolat, adakah dia itu ditaklifkan? Padahal kudrah dia itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas itu kudrah Allah. Kalau macam tu, kita kata bahawa taklif itu memada ketika mana seorang hamba itu dia mempunyai ikhtiar. Cukup untuk seseorang itu dikatakan mukallaf. Ya, maka kita besok akan ditanya oleh Allah Ta'ala di atas apa ikhtiar kita. Kerana kita berikhtiar untuk melakukan sesuatu itu dan ini, maka kita akan ditanya berdasarkan apa iradat kita cenderung kepada apa. Sarful iradah. Ya, berpalingnya iradah kita kepada apa, itu kita akan ditanya. Adapun kesan hasil daripada apa yang kita lakukan, itu tak ditanya. Ya, kita belajar nak imtihan, kita tak dapat mumtaz, Allah tanya, kenapa tak dapat mumtaz? La, Allah tak tanya. Allah tanya usaha kamu. Sejauh mana usaha kamu? Oh, kamu main game, tengok bola Manchester lawan Chelsea. Maka sebab itulah seseorang itu ditaklifkan. Ditaklif dengan sebab Allah memberi kepada dia ikhtiar. Baik, Iqra'il Hasyah. Sekejap. Qauluhu yakhluqu ila al-akhir lakin al-mutaqaddimun minhum, iaitu minal mu'tazilah, la yusammuna al-abda khaliqan li af'alihi. Tetapi golongan mu'tazilah daripada kudama mereka itu, mereka tidak menamakan hamba itu khaliqan li af'alihi. Kan di dalam matan kan musannif sebut apa? Mu'tazilah itu mereka mengatakan hamba itu yakhluqu af'ala nafsihi. Yakhluq kan digunakan dengan kata-kata khalaqa. Tetapi kudamaknya Mu'tazilah mereka tidak menggunakan kata-kata khalaqa. Wa innama yusammunahu mujidan. Mereka menamakan hamba itu mujidan, yang mengadakan. Liqurbi ahdihim bisalafil al-mujmi'ina ala annahu la khaliqa illa Allah Ta'ala. Kerana hampirnya golongan-golongan kudamak Mu'tazilah itu kepada golongan-golongan salaf yang mereka itu berijma' di atas bahawasanya tidak ada khalik melainkan Allah Ta'ala. Sebab itulah mereka tidak menyandarkan khalik itu kepada hamba. Thumma lamma qala az-zaman tajasara mutaakhiruhum ala kharqi al-ijma'. Kemudian bila mana zaman itu terus semakin menjauh daripada golongan salaf, maka mereka itu berani, golongan-golongan mutaakhir Mu'tazilah itu mereka berani untuk menyalahi ijma'. Wa qalu innal abda khaliqun li af'alihi. Sehingga mereka berkata apa? Hamba itu khaliqun li af'alihi. Itu menyalahi ijma' para salaf. Wa qawluhu af'al nafsihi ay al-ikhtiyariyati bi khilaf al-iqrariyati fa innaha makhluqatun lillahi ittifaqan kama marra ghairu marratin. Maka yang murad dengan af'al, yakhluqu af'ala nafsihi, af'al di situ adalah af'al ikhtiyariyah. Adapun af'al ittirariyah itu ittifaq baina ahli sunnah wal mu'tazilah, itu adalah Allah yang menciptakan. Perbezaan kita di sini ialah af'al ikhtiyariyah. Maka Mu'tazilah mereka menyabitkan af'al ikhtiyariyah itu makhluk kepada hamba.
af'al ikhtiyariyah indah ahli sunnah itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Qauluhu yusammuna bil qadariyah. قوله يسمون بالقدرية وهناك فرقة أخرى تسمى القدرية أيضا Maka di sana ada sebuah firqah yang lain yang dinamakan qadariyah لخوضهم li في القدر qadar. بمعنى سبق العلم بالأشياء حتى نفوه وزعموا أن الأمر أنف أي مستأنف لله علما عند وقوعه. Mereka adalah golongan yang menafikan ilmu bagi Allah Ta'ala, sehingga mereka itu menyangka bahawasanya amar itu adalah maknanya permulaan kepada sesuatu, iaitu musta'nifun lillah. Aywa, musta'nifun lillah ilman inda wuqu'ihi. Maknanya ketika mana berlakunya sesuatu perkara, disitulah bermulanya Allah Ta'ala mengetahui perkara itu. Dahsyat kan? Li'adami sabqil ilmi bihi, ya, kerana apa, Allah Ta'ala itu tidak mengetahui dengan amar itu. Ya, maknanya ketika mana Allah memerintahkan sesuatu perkara itu berlaku, maka ketika itu baru Allah tahu. Wa qawluhu li'annahum يقولون إلى آخره إلا للعلية للعلية فكأنه قال وإنما كان قولهم بذلك علة لتسميتهم بالقدرية لأنهم يقولون إلى آخره. نعم. وفيه أنه حيث كانت العلة ما ذكر فالمناسب القدرية baca gitu. Wa fihi annahu haitsu kanat al-illah ma dzukira. Illat kan yang disebut illat di situ apa? Kerana mereka itu berkata apa? Bi anna af'alal abdi bi qudratihi. Af'al ibad itu dengan kudrahnya ibad, dengan kudrah hamba. Maka illat kita menamakan qadariyah itu sebab kudrah hamba yang memberi bekas, maka yang munasibnya kita letak mereka itu dengan nama qudariyah. Kenapa nisbah kepada sifat kudrah? Aywa. Aywa. قال اليوسي يمكن أن يتسامح في إطلاق القدر على القدرة قدرتي على القدر. Dan boleh kita yatasamah, maknanya yatasamah fi itlaqil qudrati ala al-qadar. Boleh juga kita itlaqkan qadar itu di atas qudrah itu di atas qadar. Fayasihu ذلك ويكون نسبة للقدر المراد منه القدرة. Fayasihu zalika wa yakunu nisbatan lil qadari. Jadilah itu nisbah kepada qadar yang dikehendaki daripadanya qudrah. Walaupun dinisbahkan qadariyah, qadar itu tetapi muradnya ialah al-qudrah. Baik. القدر كما عرفنا من تعريف السابق والقدرة هو صفة قائمة بذات وقوله القائلون sekejap الجبرية disebut dalam matan al-qailun bi anna al-abda majburun 'ala al-af'al. Situ fahuwa indahum, maka di sisi mereka, ini golongan Jabariyah ya, di sisi mereka karishatin mu'allaqatin fil hawa. Maknanya perbuatan hamba itu seperti apa? Rishah, bulu bulu pelepah yang digantung pada udara, maknanya dibiar. Angin tiup sana, pelepah tu pun jalan. Angin tiup macam ni, jalan. Begitulah ya akidahnya Jabariyah. Ya, af'al ibad itu ketika mana af'al ibad itu dipaksa. Qauluhu al-Jabariyah bisukunil ba'wat li musyakalatil qadariyah. Musyakalah. Naam. Qauluhu wal haqq. Aywa. Wal haqqu anna al-'abda, situ.
قالوا هل حق على العبد إلى آخره فحصل من تحصل من كلامه tahassala min kalamihi. تحصل من كلامه أن المذاهب ثلاثة. Okey, hasil daripada kalamnya musannif di sini, musannif iaitu Syekh Al-Fadhali, bahawasanya mazhab itu semuanya ada tiga, kama harrarahu As-Sanusi. Wa zahir وظاهر أن مذهب أهل السنة ليس بالاختيار المحض ولا بالقهر المحض. apa dia? Sekali lagi? محض. La, karir maratan saniyah. وظاهر Aywa, أن مذهب أهل السنة ليس بالاختيار المحض. bil ikhtiyar. Sahih, sahih. Jayid. Sahih. Bil ikhtiyar, betul kan? Laisa bil ikhtiyaril mahdi wala bil qahril mahdi. Bal amrun baina amrain. Maknanya dia itu tak dipaksa dan tak ikhtiar, dan tu tak juga dipaksa di antara kedua-dua. Itu i'tiqadnya ahli sunnah. La'alla sawab, betulkan kitab. Anna mazhab ahli sunnah laisa bil ikhtiyari al-mahdi wala bil qahri al-mahdi. Sahih? Tamam. Bal amr bain al-amrayn. Bahkan suatu perkara yang di antara keduanya. Fakharaja min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibin. Fakharaja min baini farasin wa dammin. Maknanya keluarlah ia daripada faras, tahi, dan juga dam, darah, akan labanan, susu yang khalis, sa'igan lisyaribin. Sa'igan ni mengenyangkan, melazatkan bagi orang-orang yang meminumnya. Maknanya kita ni ahli sunnah berada di antara dua, tak seperti tahi dan tak seperti darah. Ya, seperti Mu'tazilah itu keterlaluan pada sifat kudrah, dan Jabariyah itu keterlaluan pada kudrah Allah Ta'ala. Jabar, Mu'tazilah keterlaluan pada kudrahnya makhluk, tetapi ahli sunnah kedua-duanya, di antara kedua-duanya. Waqad hukiya annahu qila lil Hasan al-Basri, dihikayatkan bahawasanya dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ajbarallahu abdahu, ajbarallah, faqala Allah, adakah Allah Ta'ala itu ajbara ibadahu, Allah Ta'ala itu memaksa hamba dia? Faqala Allah a'dalu min dhalik, Allah itu lebih adil daripada demikian itu. Faqila ufawwidu ilaihim, afawwada, maka dikatakan kepada Hasan Al-Basri, afawwada ilaihim, adakah Allah Ta'ala itu menyerahkan semuanya af'al itu kepada makhluk? Faqala huwa a'azzu min dhalik, Allah itu lebih a'az min dhalik, lebih mulia daripada itu. Thumma qala law ajbarahum, kalau Allah Ta'ala memaksa kepada hamba, lama azabahum, nescaya Allah tak azab mereka. Yalah, kenapa Allah nak azab? Allah punya kudrah yang memberi bekas. Walau fawwada ilaihim lama kana lil amri ma'na. Kalau Allah menyerahkan segala af'al itu kepada makhluk, lama kana lil amri ma'na, nescaya amar ketika itu tidak ada makna. Suruh dan tegahnya Allah Ta'ala kepada makhluk itu tak ada faedah. Kenapa? Kerana Allah fawwada ilaihim. Aywa, walakinnaha munazzalatun ay manzilatun. Tengok Azam. Azam pandang selek bila hantar baca salah. Walakinnaha manzilatun bainal manzilatain, ya. Tetapi ahli sunnah itu berada di antara dua, ya. Tidak fawwada jumlatan dan tidak juga ajbara jumlatan. Walillahi fihi sirrun la ta'lamunahu, ya. Pada perkara tersebut itu ada sir, ya, yang kita tak tahu hikmah dia. Qauluhu, tak apa, cukup. Wa minal jaiz, seterusnya. Qalu wa min al-jaizi alaihi fil akhir
أي عند أهل السنة وخالفت المعتزلة فأوجبوه عليه تعالى لأنه هو الأصلح فقد بنوا Sekejap. عليه فإرساله تعالى لهم. Sekali lagi. ومن الجائز عليه تعالى. Baik, sekarang kita masuk lagi kepada perkara yang harus harus di atas Allah Ta'ala. Itu antaranya ialah irsalu jami'ir rusul, iaitu mengutuskan segala rasul. Itu adalah perkara yang harus pada hak Allah Ta'ala, tak wajib dan tak mustahil, bahkan harus. ومن الجائز عليه تعالى إرسال جميع الرسل وإرساله تعالى لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام Bifadlihi, dengan anugerahnya Allah, لا بطريق الوجوب bukan dengan tarikil wujub. لأنه تعالى لا يجب عليه شيء كما مر Kerana Allah itu tak wajib atasnya sesuatu. ومما يجب اعتقاد أن أفضل المخلوقات على الإطلاق نبينا Sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada perkara yang wajib oleh i'tiqadnya itu bahawasanya afdalul makhluqat, makhluk yang paling afdal secara itlak itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, وعلى آله وعلى أهل بيته أجمعين dan ke atas keluarganya dan atas ahli baitnya ajma'in. ويليه صلى الله عليه وآله وسلم بالأفضلية بقية أو أولي العزم Dan yalihi wa yalihi, dan apa kita kata yalihi, apa seterusnya, setelahnya, fil afdaliyati, pada afdaliyah, baqiyatu ulul azmi, ya, baqiyah ulil azmi, ya, apa, ulil azmi yang terbaki lagi. Wahum سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا نوح وهم في الأفضلية على هذا الترتيب. Maka mereka itu adalah Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, wa Sayyidina Isa, Sayyidina Nuh, wa hum fil afdaliyah ala hadha tartib. Maka tertib ulul azmi itu daripada satu kepada satu, itu bermula dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh Nabi Ibrahim, kemudian diikuti Nabi Musa, Isa dan Nuh alaihi wassalatu wassalam. Wa kaunuhum خمسة يعني نبينا صلى الله عليه وسلم والأربعة بعده wa huwa sahih, ya, ada 6, ada 5, ya, iaitu Nabi kita dan juga 4 setelahnya. Waqila أولو العزم أكثر من ذلك. sekejap. اقرأ الحاشية. قوله ومن الجائز عليه. قوله ومن الجائز عليه إلى آخره أي عند أهل السنة. Iaitu di sisi ahli sunnah. وخالفت المعتزلة فأوجبوه عليه تعالى. Adapun golongan Mu'tazilah, mereka mewajibkan Allah itu mengutuskan Rasul. لأنه هو الأصل. Kerana mengutuskan Rasul itu ialah aslah. وقد بنوه على ما قالوه من وجوب الصلاة والأصلاح عليه تعالى. Mereka membina kata-kata mereka itu di atas Allah itu wajib mengutuskan Rasul itu di atas kaedah mereka yang masyhur wujubul salah wal aslah. وخالفت أيضا البراهمة فقالوا باستحالة. Dan menyalahi juga al-barahimah, iaitu menyalahi ahlu sunnah yang mengatakan harus. Itu adalah golongan barahimah yang mereka berkata dengan mustahil Allah itu mengutuskan Rasul. كذا نقله السنوسي عنهم لكن صريح كلام سعد أنهم لا يقولون بذلك. Tetapi yang sarih kalam Sa'ad annahum la yaqulun bidzalik, iaitu golongan barahimah tidak berkata seperti itu. فالقائل به غيرهم. Tetapi yang berkata dengan mustahil itu ialah selain daripada barahimah. وعبارته في شرح المقاصد. Ini ibarahnya Sa'duddin At-Taftazani rahimahullah ta'ala di dalam Syarh al-Maqasid. المنكرون للنبوة منهم من قال باستحالها ولا اعتداد بهم ومنهم من قال بعدم احتياج إليها كالبراهمة. قوله إرسال جميع الرسل.
قوله إرسال جميع الرسل تنبيه قد اشتهر أن بين الرسول والنبي أن بين الرسول والنبي عموما بإطلاق. Beza ya, di antara Rasul dan Nabi itu umum wa khusus mutlak. لأنه يعتبر في أول الأمر بالتبليغ دون الثاني. في الأول الأمر. Kerana yang diiktibarkan pada awal iaitu ar-rasul al-amru bit-tablighi duna tsani. Rasul itu al-amru bit-tabligh, yang diperintahkan untuk menyampaikan, tidak yang kedua iaitu nabi. Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Baik. Wakila inna bainahuma umuman min wajhin. Kil mengatakan bahawa di antara nabi dan rasul itu umum wa khusus min wajhin. لأنه كما يعتبر في الأول ما ذكر يعتبر في الثاني أن يختص ببعض الأحكام ببعض الأحكام فيجتمعان إن اختص بأحكام وأمر بتبليغ ahkamin. Tengok, kerana sebagaimana diiktibarkan pada yang awal ma dzukir iaitu al-amru bit-tabligh yu'tabaru fi tsani, begitu juga diiktibarkan pada yang kedua an yukhtassa bi ba'dil ahkam, iaitu dikhususkan akan dia itu dengan sebahagian hukum-hukum. Fayajtami'ani, maka berhimpun keduanya itu iaitu nabi dan rasul itu in ikhtassa bi ahkamin wa umira bi tablighil ahkam. Dia berhimpun pada apa? Iaitu dikhususkan dengan beberapa hukum dan diperintahkan dengan tablighil ahkam. Wa yanfaridu al-awwal in umira bi tablighil kulli. Dan infirad yang awal tadi iaitu rasul itu diinfiradkan pada pihak apa? In umira bi tablighi kull. Wa yanfaridu al-thani in lam yu'mar bi tablighi syai'in. Wa qila inna bainahuma at-taraduf. Ada kil lagi mengatakan nabi dan rasul itu taraduf. Dengan iktibar al-amru bitablighi fihima, perintah untuk menyampaikan pada kedua-duanya. Maknanya nabi dan rasul itu kedua-duanya wajib menyampaikan wahyu. Itu sebab itu berlakunya taraduf di antara nabi dan rasul. Sama maknanya. Apa maksud taraduf? Iaitu berbilang lafaz tetapi makna yang satu. وعلى هذا فمن لم يؤمر بالتبليغ لا يسمى باسم منهما. Maka di atas ini maka orang yang tidak diperintahkan dengan tabligh fala yusamma bismin minhuma. Terus kepada wa ala ahli baiti qauluhu tak apa terus dia wa yalihi fil afdaliyah baqiyatu ulil azmi qauluhu ويلي أولي العزم بالأفضلية بقية الرسل إلى آخره. بقية الرسل. رسلي. Atas lagi. وقيل أولي العزم. وقوله ويليه صلى الله عليه وسلم في الأفضلية بقية أولي العزم على ترتيبهم. وقوله ويلي صلى الله عليه وسلم في الأفضلية بقية أولي العزم على ترتيبهم المذكور بعد. Di atas tertibnya mereka yang disebut itu falaisu fi martabatin wahidatin kama qad tawahhamahu al-ibarah. Maka mereka itu tidak berada pada satu martabat yang sama sebagaimana yang diwahamkan oleh ibarat. Wal muradu min al-azmi, yang dikehendaki dengan ulil azmi. Azmi itu apa? Huna as-sabr wa tahammul masyaqah. As-sabru iaitu kesabaran dan juga tahammulul masyaq, maknanya menanggung masyaqah, ya. Awil hazmu kama fasarahu Ibn Abbas fil ayat. Baik.
qauluhu wa yali ulil azmi وقوله ويلي أولي العزم في الأفضلية baqiyatur rusul. بقية الرسل إلى آخره ثم هم في الأفضلية ليسوا سواء. Kemudian dia sebut di dalam matan wa yali ulil azmi fil afdaliyati baqiyatur rusul. Ya, dan mengikut setelah ulul azmi itu di dalam afdaliyah itu adalah baqiyatur rusul. Maknanya rasul-rasul yang terbaki yang tidak disebutkan di dalam ulul azmi itu mengikut setelah ulul azmi pada bab afdaliyahnya.